Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. 8 merona, 9 satu rasa, 7 Ria 897. Misteri Jam 12 dibawakan untuk anda oleh Soul Renovation Contractor Private Limited. Like kami di facebook.com/soulrenovation. Laman kami soulreno.com.sg. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. MJ12 on call. MJ12 on call. Apa kabar KC dan juga pendengar Misteri Jam 12? Nama saya Luqman. Saya ingin berkongsi pengalaman yang dialami oleh saya dan isteri. Pada waktu itu, ini adalah kisah yang benar-benar berlaku. Memang sukar untuk dipercayai. Memang susah nak hal-hal yang dikaitkan dengan dunia yang lain. Casey, sebenarnya pengalamannya begini. Kita hidup di rumah flat, biasalah hidup berjiran. Jadi katanya Luqman dalam kiriman email kepada saya, ibu kepada jiran sebelah saya telah pun meninggal dunia. Anda bayangkan, yang nak diketengahkan oleh Luqman dalam kisah ini, ibu kepada jiran sebelahnya telah pun meninggal dunia. Jadi beliau katakan di sini, apabila beliau dengan isteri menziarahi si arwah di rumah sebelah, waktu itu jam 10 lebih malam. Baru saja diisytiharkan meninggal dunia. Doktor dah datang, dah isytiharkan. Kabar disampaikan kepada keluarga sebelah, iaitu keluarga Luqman. Luqman pun pergi ke rumah jirannya yang terletak di sebelah rumah. Kami datang. Kami duduk di sana sekitar lebih kurang sejam lebih. Sedekahkan sedikit Al-Fatihah. Sambil tu duduk membaca Yasin beramai-ramai. Kemudian saya pulang ke rumah. Pendengar Misteri Jam 12, bila balik rumah, kata Luqman, saya dengan isteri tinggal sebelah-sebelah saja rumah. Masuk dalam rumah, pintu rumah kami belum lagi ditutup. Pintu besi ditutup, pintu kayu masih terbuka tapi tidak luas, kami renggangkan sedikit. Tingkap rumah dah ditutup. Jadi bila balik tu, saya minta isteri buatkan saya minuman. Isteri pun bancuhkan saya segelas kopi. Saya duduk di hadapan di ruang tamu sambil isteri sedang bancuhkan kopi. Dengar orang beri salam. Assalamualaikum. Yang dengar isteri saya. Waalaikumsalam. Saya pusing tengok. Awak jawab salam siapa ni? Bang, abang tak dengar ke orang beri salam? Ya ke? Jadi saya bangun, pergi depan pintu, tengok tak ada orang. Jadi apa yang boleh saya katakan? Tante orang sebelah tak? Yalah, sebabnya jiran sebelah saya baru kematian ibunya. Pasti akan ada orang datang. Bila orang datang, orang beri salam. Jadi kita dengar macam orang beri salam di depan rumah kita. Jadi saya pun kata pada isteri, awak ni rumah orang sebelah lah.
Rumah Liman. Oh. Dan pendengar ya, waktu saya buka pintu, saya dah tak tutup lagi. Pintu tu saya dah buka habis. Isteri pun bancuh kopi letak depan. Kemudian saya dah minum, terasa nak terkucil pula sekejap tu. Saya tinggalkan minuman saya di atas meja. Saya langsung saja pergi ke tandas untuk buang air kecil. Jadi sebenarnya, bila saya berada di tandas, isteri saya dengar dia terpekik. Saya ingatkan apalah. Dengan segera saya habiskan apa saya nak buat, lepaskan hajat saya keluar daripada tandas dan tanya pada isteri apa yang berlaku. Kita akan kembali selepas ini. Anda jangan ke mana-mana. Misteri Jam 12 dibawakan untuk anda oleh Soul Renovation Contractor Private Limited. Like kami di facebook.com/Soul Renovation. Laman kami soulreno.com.sg. Hati-hati. MG12 on call. MG12 on Baik, Beringaria 897. Kita teruskan dengan kisah Luqman. Awal tadi saya katakan dalam kiriman ini, Luqman menceritakan bila istrinya dengar orang beri salam. Luqman bangun, buka pintu yang tidak ditutup rapat. Dia buka pintu depan rumah tak ada orang. Jadi dia andaikan, rumah jiran sebelah lah yang beri salam. Istrinya salah lah. Jadi pintu tu tidak ditutup semula, dibiarkan terbuka. Luqman kembali ke tempat duduknya, minum secawan kopi. Kemudian rasa nak terkucil, dia pun pergi ke tandas. Bila dia pergi tandas lah, waktu itu dia terdengar istrinya terpekik. Saya keluar dan tengok isteri saya berada betul-betul sebelah pintu tandas. Terperanjat saya seketika. Jadi saya tanya pada isteri, kenapa dengan awak ni? Isteri tak boleh berkata apa-apa. Seluruh anggota tubuh isteri saya, kata Luqman, menggeletar, menggigil ketakutan. Saya tanya dia lagi, kenapa dengan awak ni? Ibu jiran sebelah saya, namanya Cik Mida. Arwahnya nama kita kenal sebagai Cik Mida. Isteri dalam keadaan ketakutan mengatakan, Bang, tadi saya nampak Cik Mida depan pintu, bang. Saya tanya pada isteri, awak biar betul ni? Bang, saya kenal Cik Mida, bang. Saya tak salah orang, bang. Cik Mida depan pintu, bang. Casey bila dengar kata-kata isteri, saya terperanjat, terkejut. Jadi saya kata pada isteri, sudahlah. Mungkin itu agaknya roh Cik Mida yang dapat anda lihat buat kali terakhir agaknya. Saya terus ke depan, saya tutup pintu. Pendengar Misteri Jam 12, kata Cik Luqman, malam tu isteri saya masih tak boleh lelapkan mata. Dia seolah-olah dalam keadaan ketakutan. Masih lagi terfikir, terkenang-kenang tentang penampakan yang berlaku di hadapan rumah kami. Saya sampaikan perlu telefon bapa saya dan tanyakan apa yang boleh saya lakukan. Bapa saya suruh saya baca sesuatulah di gelas air putih dan berikan kepada isteri untuk minum, sapu ke mukanya, dan bila isteri nak tidur, duduk di tepinya dan pastikan tidur.
Pastikan dia tidur, jangan kita biarkan dia bersendirian. Saya temankan isteri, berbual-bual dengan dia sampai dia lupa tentang kejadian tadi, sampailah isteri saya dapat lelapkan mata. Pendengar Misteri Jam 12, katanya Luqman, itulah pengalaman yang ingin saya ketengahkan dalam rancangan ini. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12 malam. Misteri Jam 12. Kita akan teruskan dengan kisah selanjutnya dalam rancangan MG12 di Ria 897. Ada pengalaman yang nak diketengahkan di sini. Datangnya daripada Putri. Katanya Putri, Assalamualaikum GC. Waalaikumsalam. Nama saya Putri Diana, dan Putri Diana kata ingin berkongsi satu pengalaman. Ini berlaku pada pagi hari. Di pagi hari itu saya terperanjat apabila saya buka pintu lah. Selalunya rumah saya ni akan dihantar surat khabar. Jadi waktu pagi itu sebelum solat subuh, dengan keadaan bertelekung ni lah, saya dah ambil wudu, dah pakai telekung. Jadi dengar ada orang campak surat khabar, saya pun bangun lah. Sedang nak tunggu azan subuh ni, saya buka pintu, nampak depan memang ada surat khabar lah. Saya pun mengangkat surat khabar tersebut. Jadi sedang saya membungkukkan diri, buka pintu besi, mengangkat surat khabar, saya dengar kisi bunyi ada orang turun tangga atau tepi rumah saya. Sebabnya rumah saya ni tepinya adalah tangga, dan bila saya terdengar orang turun tangga, biasalah kita akan lihat orang, kita akan nampak orang lah turun. Tapi yang hairan, orang turun laju tau. Dia lari, kemudian dia berhenti. Dan saya pun yang dalam keadaan membungkuk nak angkat surat khabar tu, saya bangun perlahan-lahan, saya tengok tak ada orang pun. Saya buat bodoh lah. Waktu tu belum lagi azan subuh. Saya rasa lebih kurang lagi 15 minit nak dekat subuh kalau tak silap saya lah. Jadi saya pun sebenarnya memang kalau bangun awal saya akan ambil wudu, pakai telekung dan akan mengaji lah sampai azan subuh. Tengah pegang surat khabar berdiri, saya tengok, siapa ni? Kemudian saya menjenguk, tengok dekat tangga, langsung tidak ada orang. Membuat saya terperanjat dan terkejut apabila saya ni berada dekat tangga, berada di tepi tangga. Tiba-tiba saya nampak macam tangan orang sedang pegang tepi tembok rumah saya. Kisi, bila nampak keadaan tangan tu yang menakutkan, saya terus tutup pintu. Dan dalam masa yang sama, ada orang ketuk pintu rumah saya beberapa kali. Saya tidak indahkan, terus masuk ke dalam rumah, kemudian terus mengaji sampailah azan subuh berkumandang. Yang saya hairan, sebelum azan subuh beberapa kali dengar orang ketuk pintu rumah. Selepas sahaja azan subuh, ketukan yang mengganggu saya terus hilang. Itulah pengalaman yang saya nak ketengahkan. Terima kasih daripada Putri Diana yang berkongsi dalam rancangan Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sembarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.
Baik, kiriman email yang ingin saya bacakan pada tengah malam ini, saudara. Ini dari pendengar kita berasal dari mana ni? Kepulauan Riau. Namanya Don. Katanya Don, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya adalah penggemar setia. Ya, penggemar Tegar MJ12 berasal dari Kepulauan Riau dan nama saya Don. Peristiwa yang ingin saya ketengahkan ini ingin saya kongsi bersama pendengar MJ12 yang lainnya. Ini berlaku pada diri saya. Sebenarnya saya telah pun mendapatkan khidmat seorang bomo atas masalah yang saya alami beberapa tahun yang lalu. Masalah yang saya alami ini adalah tentang perhubungan saya dan teman wanita saya lah, dan pacar saya katanya. Jadi sebenarnya saya dah berkenalan dengan pacar saya untuk sekian waktu. Tapi bila tiba masanya untuk saya berjumpa dengan kedua orang tuanya dan ingin melamar beliau sebagai isteri saya, lamaran saya telah pun ditolak oleh kedua orang tua pacar saya. Sememangnya saya ini bukanlah sekaya manapun kisi. Saya ini orang-orang biasa saja, tapi mempunyai pekerjaan yang tetap. Saya mampu memberi anaknya makan dan mampu mengendalikan majlis persandingan saya, tapi tidaklah sebesar yang diinginkan oleh kedua orang tua. Jadi waktu katanya saat cinta saya diputuskan, hubungan saya dengan pacar saya yang sekian waktu itu diputuskan begitu saja. Saya tidak dibenarkan berjumpa dengan dia, malah nombor telefonnya pun ditukar dan saya menjadi risau dan bimbang. Saya cuba berhubung dengan dia pelbagai cara, dengan kawan, dengan menghantar surat, tetapi setiap apa usaha saya tidak terlaksana untuk saya berjumpa dan bercakap dengan teman wanita saya. Sampaikan tiada jalan pilihan, katanya Don. Saya telah mendapatkan khidmat seorang bomo untuk membantu saya supaya saya dapat bercakap dengan teman wanita saya. Rakan pendengar Ria 897. Kisah yang saya nak kabarkan kepada semua, kepada anda semua adalah benar-benar berlaku dan saya tahu ini satu kesalahan yang besar. Malah saya telah pun bertaubat daripada perbuatan saya yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu. Begini, saya jumpa dengan seorang dukun dan saya kata pada dukun tersebut, "Mbah, boleh bantu saya enggak? Saya memang ingin berjumpa dengan pacar, tapi dihalang oleh kedua orang tua kerana mereka tidak sukakan aku," katanya Don dalam kiriman email kepada saya. Jadi dipendekkan cerita, kata Don, pakar tersebut suruh saya bawa gambar teman wanita saya. Gambarnya tidak boleh gambar wajah saja. Gambarnya kena gambar penuh, nampak wajah, nampak tangan kiri kanan, nampak kaki, semualah gambar yang lengkap. Jadi saya bawa satu gambar, saya tunjuk pada pakar tersebut. Jadi dia tanya saya lagi, "Kamu mau aku lakukan apa ini?" "Aku hanya mau berjumpa dengan dia saja. Aku ingin tahu apakah benar yang dia tidak ingin bersama dengan aku lagi. Aku mau dengar dari mulutnya." Jadi kata Don dalam kiriman email, pakar tersebut menyeru. Katanya, "Don, kamu duduk di sini. Kamu beri aku 1 hingga 2 jam. Nanti kamu akan tahu keputusannya." Jadi saya pun duduk dalam rumah. Pakar tersebut berada dalam satu lagi ruang di rumahnya. Dengan asap kemenyan, dia membaca, menjampi serapa, kemudian menyeru-nyeru sesuatu. Kisi memang benar. Memang benar sangat-sangat. Bayangkan pendengar Ria 897, beberapa jam kemudian, sejam lebih masuk 2 jam, di rumah pakar tersebut dengar ketukan pintu. Saya bangun, saya ke depan. Bila saya buka pintu, terperanjat saya ternampak teman wanita saya di pintu depan rumah dukun tersebut. "Wati, kau datang, Wati?" kata saya. Saya menyuruh Wati, teman wanita saya, masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam, dia duduk. Jadi bila saya berbual dengan dia, dia tidak sedar yang saya sedang bercakap dengan dia. Jadi pakar tersebut keluar. "Ini dia, pacar kamu ya?" "Ya." Dan pakar tersebut bertanya pada saya,
Beginilah. Aku akan sedarkan dia, tapi kamu mesti menenangkan dia. Sekarang ini dia tidak sedar. Dia dalam pukauan. Kalau aku sedarkan dia dari pukauan, kamu harus tenangkan dia. Kalau dia menjerit, susah nanti kita. Jadi pakar tersebut, dukun itu, memegang dahi teman wanita saya, kemudian meniup. Teman wanita pejam mata, kemudian membuka matanya dan terperanjat melihat ternampak saya duduk di hadapannya. Dan dia bertanya di mana. Saya menjelaskan apa yang saya buat. Kisi bayangkan, daripada dia suka dan cintakan saya atas perbuatan saya yang menggunakan hikmat dukun, dia terus menjadi benci terhadap diri saya. Pengalaman saya berjumpa dengan dia pada malam itu tidak berjaya. Dia mengatakan jangan hubungi dia lagi dan dia sangat benci dan tidak ingin sama sekali melihat wajah saya. Sejak hari itulah Kisi, saya kesali perbuatan saya. Malah dia terus pulang ke rumah dan saya tidak lagi berhubung dengan dia. Dengar-dengar kabar dia telah pun berumah tangga dan mempunyai seorang cahaya mata, dan saya masih lagi single, belum mempunyai seorang pacar. Sebabnya saya masih lagi teringatkan bekas pacar saya. Terima kasih dan selamat tengah malam Kisi. Ria 89.7 FM. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. MJ12 on call. Yang ini kiriman daripada Nurita, katanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tentang penampakan arwah depan pintu rumah, perkara ini pernah berlaku, tapi bukanlah macam dikongsi sama oleh pendengar tadi. Katanya macam kisah Luqman tadilah dengan isterinya, penampakan makhluk halus. Saya pernah nampak arwah ibu saya dalam biliknya, dan waktu itu katanya Nurita, arwah ibu dah pun selamat dikebumikan, dan ini selepas 4 hari arwah dikebumikan, dan saya balik ke rumah waktu tu, balik dari tempat tugas. Saya dengan suami ini bekerja sepenuh masalah, dan kami berdua bertugas mengikut shift, dan ibu saya tinggal bersama dengan saya, dan waktu dia sakit tu, dia seringkali terbaring di atas katil, dan saya pernah mengambil cuti, katanya Nurita, mengambil cuti tanpa gaji sebab nak jaga ibulah saat-saat dia sakit. Jadi dipendekkan cerita, Nurita kongsi sama dalam rancangan MJ12 ini, waktu saya balik kerja, saya terperanjat sebenarnya. Saya bukanlah nampak wajah arwah ibu saya, bukan tapi yang memeranjatkan saya, di atas katil, bila saya buka saja pintu rumah saya tolak pintu rumah, langkahkan kaki masuk ke dalam rumah, belum saya buka lampu ruang tamu tau. Oi, saya cerita ni meremang boleh bayangkan keadaan Nurita. Lampu ruang tamu belum saya buka, saya boleh nampak dalam bilik arwah ibu, di mana pintunya terbuka, dekat atas katil Kisi, macam ada susuk tubuh seseorang sedang baring sambil ditutupi dengan kain batik lepas. Bila saya nampak, saya tergamam seketika. Saya cuba istighfar, dan badan saya ni seolah-olah dikawal, dan nak bergerak pun susah. Pergerakan saya seolah-olah tersekat. Saya istighfar dan baca surah, kemudian baru saya boleh gerakkan badan saya, kata Nurita. Saya berjalan, selepas buka lampu, berjalan menuju ke arah bilik ibu, buka lampu di bilik arwah ibu, kemudian saya masuk ke dalam bilik saya tenangkan fikiran.
Setelah lebih kurang kata Nurita 10 minit saya keluar dan perasaan takut dah hilang lah. Tapi bila ternampak tu di atas katil arwah ibu setelah 4 hari dia meninggal, terperanjat saya, Kisi, betul. Nampak seperti bentuk tubuh manusia sedang baring. Yang paling menakutkan, bentuk tubuh manusia yang baring di atas katil arwah ibu saya tu ditutupi dengan kain batik lepas, sama macam arwah ibu yang meninggal dunia yang terbaring di atas katil biliknya dengan kain batik lepas. NG12 on call. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. NG12 on call. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Pria, terus berhibur bersama kami sebentar lagi. Misteri Jam 12 dibawakan untuk anda oleh Soul Renovation Contractor Private Limited. Like kami di facebook.com/Soul Renovation. Laman kami soulreno.com.sg. NG12 on call. Yang ini saya teruskan dengan pengalaman selanjutnya. Yang ini daripada siapa ni? Sulina kata, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pengalaman saya nak ceritakan ni kalau nak buat baik biar berpada-pada. Saya ini ingin ketengahkan satu peristiwa. Ini berlaku pada diri saya, Kisi. Dan kisah ni dah lama sebenarnya, pada tahun 1998. Oi, lama tu Katanya rakan kita ni, waktu tu saya memandu dan bila sedang memandu, kisah ini berlaku di kawasan Old Tampines Road. Saya ingat lagi, sekitar jam 11 malam, sedang memandu dekat Old Tampines Road. Jalan tu sunyi, sepi dan tak banyak kenderaan lalu dekat kawasan tu. Jadi waktu tu jalan yang baru seperti sekarang ni belum lagi disiapkan lah. Masih lagi jalan lama yang agak jauh dan ada bingkang-bingkuknya jalan tersebut. Dan kalau waktu malam setelah pukul 8 tu memang menakutkan dekat kawasan itu. Saya ni yang sedang memandu dan semangat sebabnya baru lulus ujian memandu. Ada kereta pun kereta abah saya pada waktu itulah. Nampak ada seorang makcik tengah duduk dekat bus stop. Bila saya nampak ni dari Tampines, saya iaitu rumah teman saya, nak balik ke rumah saya di kawasan Hugang, saya lalulah dekat Old Tampines Road. Nampak makcik ni di perhentian bas. Niat hati ni nak tolonglah saya berhentikan kenderaan. Kemudian apa yang berlaku? Saya pun turunkan tingkap depan. Saya pun tanya, "Cik, nak pergi mana? Nak saya hantar?" Tanya saya pada makcik tu. Makcik tu kemudian tak cakap dan tak jawab. Dia tenung dan tengok saya. Kemudian baru dia senyum. Dia kata, "Tak apalah nak." Dan saya tanya lagi, "Cik, nak pergi mana?" "Saya hantarlah, sini cepat. Naik kereta. Jangan takut, Cik." "Tak apalah nak. Kereta kau pun dah ramai orang kat belakang." Casey, bila saya dengar makcik tu cakap macam tu, biasalah insting manusia, kita akan terus pusing. Reaksinya, saya pusing tengok belakang. Di belakang saya, walaupun tak nampak orang, tapi saya dah rasa meremang sangat-sangat. Dan saya tengok makcik ni, makcik tu tenung dekat saya, dia senyum sangat-sangat. Saya pun naikkan tingkap, terus memandu dan tinggalkan kawasan tu. Dalam perjalanan Kisi, bulu tengkuk saya meremang sangat. Walaupun tak nampak apa-apa di tempat duduk belakang, saya boleh rasakan macam ada sesuatu di tempat duduk belakang. Dan pendengar Ria 897, sepanjang perjalanan jiwa saya tak tenteram. Nak sampai Hugang macam lama rasanya. Akhirnya sampailah dekat kawasan di mana banyak kenderaan. Saya singgah dekat kolong blok.
Saya pergi kedai kopi, duduk sekejap kisi. Dalam keadaan ketakutan tu, mata ni asyik menjeling pada kereta tempat duduk belakang. Tapi Alhamdulillah tidak ada apa-apalah gangguan yang dahsyat. Selain daripada makcik tu menegur di belakang tu dah ada ramai orang. Itu saja. Dan pengalaman saya ini mengajar saya buat baik berpada-pada. NJ12 on call. Baik pendengar Ria 897, saya akan teruskan dengan kisah selanjutnya. Bayangkan ini kisah yang dikatakan ini pengalaman daripada ibu kepada seorang pendengar. Katanya di sini beliau kirimkan SMS kepada saya. Assalamualaikum Kisi, apa khabar? Baik ini pengalaman bukan saya, katanya Nora. Ini pengalaman ibu saya yang bernama Fatimah Cik Fatimah, Puan Fatimah kita berkongsi peristiwa. Katanya Puan Fatimah atau anak yang kirimkanlah, tolong ibu berkongsi pengalaman. Dahulu saya pernah mendapatkan bantuan seorang tukang ubat ni lah, dan katanya di sini masalah yang saya alami adalah masalah untuk mendapat jodoh. Usia saya pada masa tu dah pun 27 tahun, masih belum ada pasangan. Katanya ibu kepada Nora lah, Puan Fatimah Jadi memang usia 27 tahun. Kalau mengikut zaman dulu Kisi, usia kata ibu saya 18 tahun, 20 tahun dah berumah tangga. Jadi bila usia 27 tahun belum lagi ada pasangan, itu adalah satu perkara yang dibimbangkan oleh kedua orang tua. Kalau sekarang ni lain Kisi, 27 tahun belum kahwin pun tak kisah. Tapi dulu zaman mak saya ni, katanya Nora amat berbeza sangat. Katanya makcik saya berumah tangga pada usia 17 tahun. Jadi ibu saya 27 tahun belum lagi berumah tangga, mendatangkan satu kebimbangan pada dirinya juga kepada kedua orang tua. Jadi dipendekkan cerita, ibu saya lah waktu itu masih muda lagi, secara senyap telah pun berikhtiar dan berjumpa dengan seorang tukang ubat ni untuk mendapatkan bantuan supaya dia dapat jodoh. Jadi bila datang rumah tukang ubat ni, yang katanya nak ibu saya nak rahsiakan, sebabnya perkara ini berlaku lama dahulu ketika dia anak darah. Jadi bila sampai sana, dia pun beritahulah tukang ubat ni, katanya yang saya ni nak cari jodoh. Saya usia dah 27 tahun tapi masih belum ada jodoh. Kakak saya, adik saya semua dah berumah tangga. Jadi boleh bantu saya tak? Dan tukang ubat tu katalah, okey lah, kau ambil barang ni, ada bunga lah. Bunga, dia katakan mandi bunga ni. Dan kemudian Khamis depan kau datang jumpa aku lagi. Nanti aku akan bawa engkau satu tempat ni, di sana nanti kita akan terus usahakan lagi lah untuk engkau supaya senang dapat jodoh. Jadi ibu saya pun ikutlah ambil air bunga tu, bunga yang dia ambil tu, dan dibawa balik ke rumah. Secara senyap-senyap ibu saya mandi bunga. Lepas tu bunga tu dikutip balik dan dibuang. Tak nak nampakkan ibu dengan ayah lah, datuk dengan nenek saya waktu itu. Kemudian hari Khamis berikutnya, ibu tak sabar ni, datang lagi rumah orang ni. Dia kata, mari ikut aku nak bawa engkau. Ni ada lagi bunga yang aku baru kutip. Kalau minggu lepas aku kasih kau 7 macam bunga, yang ini aku kasih kau 12 macam bunga untuk kau gunakan. Dan selepas ni aku rasa mungkin mujarab engkau akan dapat jodoh. Jalanlah kita jalan, ibu saya jalan dengan tukang ubat ni masuk ke dalam kawasan hutan, dibekalkan sama, iaitu bunga yang dibawa tadi dengan 3 botol air putih lah untuk dimandi. Jadi sampai situ dia kata, ambil, pakai ni kain berkemban dan mandi bunga. Dan ibu saya macam rasa tak sedap hati tau, sebabnya dalam hutan tu cuma mereka berdua. Dan si pakar ni pula dah pun siap-siap lah, katanya nak mandi bersama supaya dapat ibu cepat dapat jodoh. Dan ibu saya rasa tak sedap hati. Ibu saya tanya, ini betul ke ni? Dan waktu itu pakar tu berubah wajah tau. Dia kata, kalau kau nak dapat jodoh, kau kena ikut, kau kena mandi dengan aku, kata pakar tersebut. Jadi ibu saya pun dah tak nak lakukan. Dengan segera ibu saya tinggalkan kawasan hutan tu dan balik ke rumah. Ingatkan kisahnya dah habis. Malam hari Kisi, ibu tengah tidur ni terfikir-fikir tentang masalah yang dialami tadi dengan pakar pembohong tu. Tiba-tiba dan dengar dekat tingkap bilik
orang ketuk lah. Jadi ibu saya buat bodoh. Mula-mula dengar orang ketuk, siapa pula? Adakah orang ketuk? Macam ya tak yalah sangkaan ibu saya. Tiba-tiba ibu saya dengar, macam melirik tahu. Dia beri salam. Assalamualaikum. Rakan pendengar Misteri Jam 12, ibu saya terus bangun, tak berani buka tingkap, keluar dari bilik, terus pergi ke bilik kakaknya yang sedang tidur lah. Dan waktu tu kakak sedang tidur seorang diri, di mana suaminya belum ada di rumah, sedang berada di tempat tugas, bertugas pada waktu malam. Jadi dia kata, Kak, tapi Kak, kakak tanya kenapa engkau tidur dengan kakak lah, takutlah, kata ibu saya. Tengah tidur dengan kakak dalam bilik yang sama. Assalamualaikum. Timah, kau dengar tak? Dengarlah Kak, jangan tegurlah Kak. Assalamualaikum. Ya Allah Kisi, kakak dengan saya rasa takut sangat-sangat dan dipendekkan cerita bila dapat tahu oleh kedua orang tua, iaitu nenek saya dengan datuk saya. Ibu saya kena marah berbakul-bakul, terus kena matchmaking Kisi. Akhirnya itulah orang itulah yang telah pun didirikan rumah tangga sampai sekarang, telah pun menjadi ayah saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. On call. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. 8 Merona 9 Satu Rasa 7 Ria 897. Misteri Jam 12 dibawakan untuk anda oleh Soul Renovation Contractor Private Limited. Like kami di facebook.com/Soul Renovation. Laman kami soulreno.com.sg. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. MJ12 on call. Pengalaman selanjutnya yang ingin saya ketengahkan ini datangnya daripada pendengar kita yang bernama siapa ni? Ini dari Farhana. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kisi, saya ingin beritahu Kisi tentang satu perkara ini, tentang anak patung yang saya pelihara. Saya adalah seorang penggemar rancangan Misteri Jam 12 sejak setahun yang lalu. Baru saya dapat ikuti rancangan ini. Ini pun setelah direkomendasikanlah, disarankan oleh kakak saya bila saya balik ke Singapura. Saya adalah pendengar. Saya adalah pendengar yang kini ikut suami lah, pendengar Misteri Jam 12 yang kini ikut suami dan menetap di Jerman, katanya Siti Farhana. Pengalaman yang saya nak ceritakan ni adalah tentang anak patung. Saya ada 2 orang anak perempuan. Anak perempuan saya, satu berusia 11 tahun, satu lagi berusia 9 tahun. Anak saya yang 9 tahun ni memang suka pada soft toys dan juga anak-anak patung lah. Dan antara soft toys ataupun anak-anak patung yang dia ada seperti teddy bear, anak patung beruang, dia juga ada anak patung yang menyerupai manusia. Ada satu anak patung ni yang telah pun suami beli di satu fair di tempat saya tinggal ni, dan anak patung ni agak besar Kisi. Kalau boleh dikatakan bila kita pegang dia, kasih dia berdiri, dari kaki dia berdiri sampailah ke kepala, ketinggiannya boleh mencapai 1.3 meter tinggi. Jadi anak patung ni pula akan diletakkan dalam bilik anak saya yang 9 tahun.
Kedua-dua anak saya ada bilik masing-masing lah. Kakaknya satu bilik, adiknya pun ada satu bilik tidur. Jadi anak patung ni akan diletakkan betul-betul tepi jendela bilik anak saya yang 9 tahun, katanya Siti Farhana, di mana dekat bilik anak saya yang 9 tahun ni, tepi jendelanya ada bangku. Ni tempat duduk lah yang akan digunakan oleh anak saya ketika dia baca buku cerita ataupun ketika dia sedang bermain dengan iPad beliau. Jadi pengalaman yang saya nak ceritakan, kata Siti Farhana, tentang anak patung anak saya ni, beberapa kali kakaknya beritahu untuk supaya saya simpan anak patung tu dalam store. Tapi saya tanyalah kenapa. Dia kata scary lah, anak patung tu menakutkan, menyeramkan, macam betul, macam hidup. Dan adiknya tak pernah izinkan lah. Setiap kali saya kata, saya nak simpan boleh tak? Kakak, engkau takut lah, kau ada banyak anak patung yang lain, yang ni kita simpan lah. Dan anak saya yang berusia 9 tahun ni akan cakap pada saya, Mami, kalau Mami nak simpan anak patung saya yang lain, tak kisah, simpan lah, tapi yang ini tak nak, yang ini saya suka. Dan pada suatu malam, saya ni sedang tidur, saya dengar tahu anak saya ni yang berusia 9 tahun sedang berbual dengan sesuatu ataupun seseorang. Saya dengan perlahan-lahan keluar dari bilik. Apabila menuju ke arah bilik anak saya 9 tahun ni, makin kuat kedengaran suara dia sedang bercakap. Saya tolak pintu perlahan-lahan dan saya tanyalah, Tatiana. Saya cakap dengan dia bahasa Inggeris. Tatiana, berbual dengan siapa tu? Kemudian saya ternampak tau Kisi, anak patung tu sedang duduk dekat atas bangku di bawah tingkap, sandar dekat tembok. Anak saya sedang miring dan sedang berbual. Kemudian dia cakap sedang berbual dengan Mary Ann. Mary Ann adalah nama anak patung besar ni lah yang anak saya berikan. Kemudian saya kata dah tidur. Kemudian tak naklah Mami, Mary Ann belum lagi nak balik. Dan saya pun cuba-cubalah bertanya pada anak saya, Mary Ann ada kat situ lagi ke? Ada. Kat mana? Tu tengah duduk. Sudahlah. Jadi saya pun menghampiri anak saya. Bilik lampu tu dah ditutup lah. Cuma dalam bilik ada night lamp yang dipasang agak menyala sedikit saja. Saya masuk dalam. Saya tujuan ni nak angkat anak patung Mary Ann ni dan letakkan tempat lain supaya anak saya boleh tidur dan tak diganggu lah. Saya pergi ke anak patung tu sambil saya toleh tengok anak saya berbual dengan anak saya. Dah, kau pergi tidur, besok nanti sekolah. Saya pun pegang anak patung tu. Bila saya pegang Kisi, tangan saya ni Kisi bekas cakaran. Seperti ada benda cakar tau. Saya terus tarik dan terpekik seketika. Anak saya terperanjat. Bila dengar saya pekik, dia menangis. Kakaknya terbangun, masuk ke dalam bilik dan tanya kenapa. Kakak buka lampu dan bila saya tengok tangan saya Kisi, ada bekas macam cakaran tau. Saya pusing tengok anak patung tu, saya sendiri jadi takut. Pendengar Ria 897, katanya Siti Farhana, setelah kejadian malam tersebut, saya suruh anak saya yang kecil ni, yang bongsu ni, tidur bersama dengan kakaknya di bilik sebelah. Dan anak patung Mary Ann ni saya biarkan dalam bilik anak saya yang 9 tahun. Besok barulah saya nak simpan dalam store. Malam tu saya angkat anak patung tu, taruh tepi. Kemudian anak saya yang berusia 9 tahun ni, Tatiana, tidur dalam bilik kakaknya. Bila saya balik dalam bilik saya nak tidur Kisi, bilik sebelah, bilik anak saya yang bongsu ni, Kisi nak tahu kenapa. Bila saya keluar, saya kunci pintu bilik tu dan kedengaran seperti ada orang hentak pintu bilik anak gadis saya yang bongsu. Ya Allah Kisi, perasaan saya Kisi. Selepas malam tersebut, anak patung Mary Ann bukan saya simpan dalam store. Saya masuk dalam plastik beg hitam, saya buang dekat luar dan tak nak anak patung tu lagi jejak dalam rumah saya. Terima kasih dan selamat tengah malam daripada peminat misteri jam 12 di Jerman.
Siti Farhana. MG12 on call. Di sini ada kiriman email. Satu lagi kiriman email yang ingin saya ketengahkan dalam rancangan ini, rancangan Misteri Jam 12. Katanya rakan kita bernama ini dia, dari pendengar kita yang bernama Izul. Izul berkongsi peristiwa dan katanya, Izul, saya adalah seorang pemandu taksi dan waktu kejadian ini berlaku, saya baru sahaja 2 tahun memandu. Pengalaman ini yang saya nak sempurnakan, yang ingin saya ketengahkan ini, apabila saya menjemput seorang makcik. Dan makcik ini yang saya jemput ni baru saja pulang dari melawat di salah sebuah hospital di Singapura. Jadi saya ni sedang beratur lah tunggu penumpang. Bila tiba giliran saya, ada makcik ni. Makcik ni dia buka pintu, kemudian dia marah tau, masuk. Jadi saya ingatkan dia marah cucu ke, marah anak ke, saya tak pastilah. Saya toleh, terus dia masuk dalam dan hanya dia seorang saja dalam teksi. Kemudian saya tanya nak ke mana. Dia pun arahkan saya pergi ke rumahnya lah, beri alamat di kawasan mana dan sebagainya. Dan dalam teksi sepanjang perjalanan Kisi, ya bayangkan sepanjang perjalanan daripada hospital ke rumahnya, dia bising sangat. Dia seolah-olah sedang beletihkan sesuatu ataupun seseorang. Jadi saya pun beberapa kalilah bila bercakap dia beletih, saya akan cuba menjeling lah rear view mirror untuk tengok dengan siapa makcik ni berbual. Mungkin agaknya makcik ni tak betul, kata saya dalam hati. Jadi pendengar Misteri Jam 12, apabila sampai di rumahnya, ya, makcik ni tinggal di salah sebuah blok lah di kawasan Boon Lay. Bila sampai dekat Boon Lay tu, dia dah bayar duit teksi, dia pun turun dan tutup pintu. Saya memang rasa pelik sangat-sangat. Jadi bila makcik tu dah jalan keluar, saya tengok saya lupa nak kasih duit belin lah. Sebabnya duit belin yang saya berikan tersalah. Saya pun ambil lagi $2, saya buka pintu, kemudian saya panggil, Cik. Saya panggil ni, Cik. Makcik ni pusing, tengok saya, dia tanya, ada apa? Marah tau Kisi. Cik, duit cik saya lupa, salah kasih cik duit. Saya jalan ke arahnya dan saya serahkan $2 kepada makcik tersebut. Makcik tu jalan, kemudian pusing belakang, tengok saya dan tengok teksi saya. Saya bila pusing untuk tengok teksi saya, terperanjat di tempat duduk belakang, saya rasa macam saya nampak seseorang. Macam nampak ada sesuatu yang duduk di tempat duduk belakang. Masya Allah Kisi, punyalah terperanjat saya. Dengan segera Kisi, saya pun keluarkan telefon bimbit yang ada di poket saya. Saya telefon seorang rakan untuk datang di mana saya berada dekat kawasan Boon Lay. Teman saya datang dalam masa 40 minit dan saya minta tolong dia tengok-tengokkan teksi saya. Kemudian kami terus pergi minum kopi dekat kawasan ini dia tak perlu sebutlah nama restorannya. Baik, ini pengalaman yang diceritakan daripada rakan kita. Yang ini daripada siapa ni? Ini Haja Mona kata, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Haja Mona di sini ingin berkongsi peristiwa. Ini ketika kecil, katanya seorang anak Haja ni yang bernama Yusri pernah hilang dalam hutan. Ini ketika tinggal di rumah kampung. Haja dulu ada sebuah rumah kampung bersama dengan arwah mak lah yang menetap di kawasan Pontian. Dan waktu tu ingat bangun awal-awal pagi ni, nak terus bersihkanlah ladang. Kami menanam, bercocok tanam nenas dekat ladang kami. Jadi sedang pagi-pagi tu katanya puan kita ni bersama dengan seorang anak lelaki lah. Anak lelaki ni kalau selalu saya dengan ibu lah, mak pada waktu tu sedang bersihkan ladang, sedang bercocok tanam, anak akan bermain-main dekat tepi.
Dan pada satu hari, oleh kerana dah terlampau banyak sangat benih nenas nak ditanam ni sampai naik penat, terlupa tentang anak. Bila dia nak balik itulah baru teringat, mana anak saya? Cari tak jumpa. Sampaikan minta tolong beberapa penduduk kampung untuk cari anak. Waktu tu usianya baru 7 tahun. Jadi akhirnya seorang pakcik ni sarankanlah kepada ketua kampung untuk lakukan solat hajat beramai-ramai. Jadi malam tu terharu saya apabila melihat begitu ramai penduduk kampung dekat kawasan Pontian berkumpul di satu surau kecil dan ramai-ramai solat hajat dengan berdoa. Casey, bila tengah solat dengan berdoa ni, dari jauh tahu Casey, bayangkan surau dekat dengan kawasan di mana saya bercucuk tanam nenas tu, memang jauh, tapi boleh dengar suara anak saya menangis. Subhanallah Casey, boleh dengar suara anak saya menangis pada waktu itu. Sedang menangis dalam keadaan ketakutan macam mana. Jadi orang kampung semua berhenti. Saya dan juga beberapa penduduk yang lain keluar sambil membawa lampu suluh. Dan bila suluh sampai ke tempat tu, jaraknya memang jauh sangat-sangat. Anak saya sedang duduk dekat bawah satu pohon sambil menangis terisak-isak ketakutan. Badan anak saya penuh digigit dengan nyamuk. Kesian pada waktu itu saya dengan segera memeluk anak saya dan saya berjanji selepas kejadian malam tersebut tidak akan lagi tinggalkan anak saya dan tidak akan lagi biarkan anak saya tanpa diawasi. Itu dia. Terima kasih dan selamat tengah malam Casey. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Ria 897 MM. MJ12 on call. Sini ada kiriman yang saya terima, datangnya daripada Aisyah. Katanya, Aisyah, Casey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ni ada seorang bayi dan bayi saya ni baru berusia 7 bulan. Pengalaman yang saya nak ceritakan ni tentang rumah kakak ipar saya. Saya tak pasti kenapa, tapi setiap kali saya datang ke rumah kakak ipar lah, bayi saya, anak saya yang berusia 7 bulan ni lah akan menangis. Dan rumah kakak ipar saya ni sahajalah yang dia mempunyai reaksi sedemikian rupa. Bila pergi rumah adik-beradik yang lain, pergi rumah mak, tak pernah pun menangis teruk macam ni. Tapi sampai rumah kakak ipar Casey, belum masuk dalam rumah lagi, dekat kolong blok sedang berjalan menuju ke arah rumah kakak ipar, dia akan menangis. Sebenarnya katanya Aisyah, pengalaman yang nak diceritakan ni berlaku pada bayinya lah, dan sekarang ini bayinya dah berusia 7 bulan lebih. Peristiwa yang nak dikongsi sama ni, waktu tu pertama kali datang rumah kakak ipar. Sebenarnya saya ni pergi ke rumah-rumah adik-beradik yang lain sebabnya mak saya akan pindah randah. Seminggu dia duduk rumah kakak saya, seminggu dia duduk rumah abang. Jadi begitulah. Dan kadang-kadang mak saya ni nak tengok cucu, dia akan telefon saya, dia suruh kata datang bawalah cucu kesayangan. Sebab tu merupakan cucu yang ketiga lah dalam keluarga ini. Jadi Aisyah kata bila datang rumah kakak ipar saya ni, satu ni lah saya tak nak sebut namanya, takut nanti dia kecil hati. Nanti bayi saya dari kolong blok akan menangis tau. Pada mulanya tak fikir yang bukan-bukan. Ingatkan dia haus ke, mungkin lampinya nak ditukar. Tapi bila naik atas rumah kakak ipar saya, dia mula menangis dan tangisan makin teruk. Wajahnya sampai merah padam. Bayi saya menangis tanpa henti. Jadi lama-kelamaan setelah saya ke sana beberapa kali, saya dapat lihat pattern di mana anak saya ni akan menangis dan paling teruk rumah kakak ipar saya.
Pendengar Misteri Jam 12 yang katanya di sini bila ingin saya ketengahkan pengalaman ini dikongsi sama oleh rakan kita tentang penampakan dalam rumah tersebut lah. Jadi dikatakan di sini peristiwa yang ingin dikongsi sama dalam rancangan Misteri Jam 12 apabila bayi saya dalam rumah tu setelah sekian lama bila datang menangis sampai wajah bayi saya ni merah padam. Saya teringat sekali. Saya teringat ini adalah satu perkara yang dikongsi oleh pakcik saudara saya setelah saya beritahu dia bila datang rumah Kak dot ni lah kakak ipar saya ni, anak saya akan menangis. Jadi pakcik saya kata, engkau cuba baca surah ni 3 kali kau ulang, kemudian kau tiup dekat telinga bayi kau. Kalau dia senyap, rumah kakak ipar kau adalah benda yang tak baik. Mungkin bukan pasal dia pelihara, mungkin daripada barang-barang yang dia gunakan seperti tangkal dekat pintu rumah dan sebagainya. Jadi saya pergi dan waktu tu saya teringat lagi bayi saya menangis terisak-isak gisi. Saya pun ingat surah yang dikongsi sama oleh pakcik saudara saya dan saya mula baca 3 kali, kemudian saya tiup. Casey, secara jujur saya katakan pada Casey, bayi saya terus berhenti dari menangis. Terus berhenti. Kemudian dia pejam mata perlahan-lahan dan terus terlena masuk tidur Casey. Ini bermakna kemungkinan besar rumah kakak ipar saya ada sesuatu yang tak baik. Jadi setelah kejadian itu berlaku, saya cuba elak daripada pergi ke rumah kakak ipar. Setiap kali bila mak saya berada di sana, saya akan cuba elakkan dan saya akan pergi ke rumah-rumah yang lain kecuali rumah kakak ipar saya. Bukan apa Kisi, saya takut ia akan menjejas kesihatan bayi saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12 dibawakan untuk anda oleh Soul Renovation Contractor Private Limited. Like kami di facebook.com/Soul Renovation. Laman kami soulreno.com.sg.